Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, ini adalah chapter 5 di mana kita akan mempelajari mengenai hypothesis testing. Okey, dalam page pertama kita ini, sebelum kita nak bincangkan page pertama kita yang dipenuhi dengan istilah dan sebagainya, mari kita lihat satu contoh, iaitu contoh yang ini. Sebenarnya apabila kita ada soalan yang macam ni, apa yang perlu kita buat sebenarnya? Okey, ini contoh 5 ya yang akan kita bincangkan kejap lagi. So, ini adalah soalan dia, and of course dalam soalan ini ada banyak info yang akan kita extract keluar yang ini dengan secara berhati-hati ya, yang ini supaya kita dapat tahu formula mana yang kita nak gunakan. Basically dalam ini ada 3 formula yang kita kena pilih. Right? 1, 2 dan 3. Dan selepas kita dapat menentukan formula ini, Z test kat sini kan, sebab kita nak tahu Z score dia. Right? Ini adalah formula yang kita gunakan. And of course, kita akan menentukan hipotesis ini. Right? So, jadi hipotesis ini dia ada 2. Sama ada kita ada H0 ataupun H1. Ya? H0 tu adalah null hypothesis. H1 tu adalah alternative hypothesis. Dan kamu nampak tak claim dekat sini? Okey, claim ini datangnya daripada soalan. Right? Ada claim yang berada pada H0, ada claim yang mungkin berada pada H1. So, ini bergantung kepada soalan. Ini kita bincang kemudian ya. Satu lagi perkara adalah kita kena menentukan based on the question sama ada dia adalah two tail ataupun one tail. Kalau two tail, okey. Kalau one tail, dia ada sebelah kanan ke ataupun sebelah kiri. Ini pun kita akan bincangkan kemudian. Boleh? Okey, now daripada formula yang kita pilih tadi tu, kita akan mengira Z score dia. Ini dia. Kita sebut statistic test. Z score dia, kita nak dapatkan satu nilai. Contohnya nilai kat sini adalah negatif 2 kan? Selepas daripada itu, kita perlu membuat pengiraan untuk menentukan what we call the rejection region. Yang ini ya. So, jadi selepas daripada ini, kamu lihat dekat bawah kat sini, kita ada what we call the decision dan juga the conclusion. Clear? So, jadi ada banyak benda jugalah ya yang kita kena tahu sebelum kita boleh menjawab soalan-soalan yang melibatkan hipotesis seperti ini. Boleh? Okey, kita pergi kepada page kita pertama tadi. So, dalam page ini ada beberapa istilah lah yang kita nak gunakan. So, kamu boleh baca kat sini ya. So, jadi yang pertama ini dia kata apa? Dia kata tujuan hypothesis testing ini. Ya. So, jadi tujuan dia adalah untuk kita menguji claim pada soalan tersebut. So, sama ada claim tu kita terima ataupun claim tu kita reject. Contohnya macam tu lah ya. So, jadi dekat sini dan kita punya main point apabila kita buat sesuatu hipotesis adalah kita kena decide. Ya, decision making kat sini kita kena buat dan juga istilah sini apa dia? Conclusion. So, jadi apabila kita telah membuat ujian Z score, lepas tu kita nak check dia punya rejection region dan sebagainya, we need to decide something. Inilah ya, decision, and finally kita akan concludekan apa sebenarnya ya capaian hasil kita sebenarnya. So, inilah benda-bendanya. Baik. Seterusnya, ini adalah terms yang biasa kita gunakan dalam hypothesis testing. So, yang ini okey, tak ada apa-apa masalah. Lepas tu dekat sini, iaitu hipotesis itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah H0, kita panggil null hypothesis. Yang kedua adalah H1 ataupun alternative hypothesis. Jadi, apabila dia bergantung kepada soalan ya, baca betul-betul soalan, lepas tu kita kena menentukan daripada soalan itu yang mana satu H0 dan yang mana satu H1. Dia tidak ikut hierarki. Okey, mula-mula mesti H0, yang kedua mesti H1. Tidak. Ya, so kena hati-hati. Sebab dalam soalan, apabila kita baca soalan tersebut mungkin dia suruh maklumat tu dekat sini terlebih dahulu, iaitu H1. Ada soalan katakan H0, H1, ada soalan kadang-kadang
statement daripada soalan tersebut, info dia merujuk kepada H0. So, dia tidak tentu. So, kita yang kena decidekan yang mana satu sebenarnya H0, yang mana satu sebenarnya H1. Okey? Tapi ada petanda dia. Senang aja. Kita bincang kemudian. Lepas tu, statement dekat sini saya katakan kedua-dua H0 dan H1 perlu dinyatakan sebelum kita nak melaksanakan proses-proses yang seterusnya. Ini sangat penting. Ya? H0 dan H1 ini. Okey, habis itu ya. Seterusnya, kita akan bertembung dengan apa yang saya sebut tadi lah ya. Kita kena buat decision dan juga kena buat conclusion. Okey, habis nombor 3. Nombor 4, kamu tengok saya dah perincikan sedikit. The null hypothesis. H0 dekat sini ya. Okey, bila kita nak declare dia adalah H0, kita akan declare satu-satu statement itu dengan H0 apabila ada tandaan equal. Clear? Apabila ada tandaan equal. Contohnya, H0 itu, kamu tengok kat sini, saya dah bagi contoh, ada tandaan sama dengan, ada tandaan more and equal. Ya, more and equal to 50 katakan. Ataupun mu tu, mu ni adalah dia punya mean ya. Dia less and equal to 50. More and equal to 50. So macam tu. Asalkan ada tandaan equal, kita akan parking dia dekat H0. Boleh? Okey. Itu adalah H0 ya. Untuk H1, apabila statement itu tak ada tandaan equal. Misal dia yang ini. Okey, dia tak sama. So kita katakan dia tak ada tandaan equal lah. Ataupun tandaan dia adalah less than ataupun more than. So macam tu. So bila kita nampak dia tiada tandaan equal, maka kita akan parking dia dekat H1. Saya ulang semula, kalau H0 ada tandaan equal. Kalau H1 tak ada tandaan equal. Clear? Boleh tak? Okey, good. Tadi dalam contoh kamu perasan kan? Ada perkataan two tail, ada perkataan one tail. So macam tu Okey. Two tail ataupun one tail kita hanya akan lihat pada H1. Clear? Kan tadi kita ada dua kan? Ada H0, ada H1. Macam mana kita nak pilih H0 adalah kita lihat tandaan. Kalau ada tandaan equal, maka H0. Kalau dia tak ada tandaan equal, kita letak dia H1. Now, part yang seterusnya adalah pasal tail. One tail ataupun two tail. Tail ini kita hanya akan lihat pada H1 di mana kalau kamu nampak tandaan ini not equal to, maka dia adalah two tail. Boleh? Dan kalau kita jumpa less than ataupun more than, maka dia adalah one tail test. Clear? Boleh tak? So mungkin ada banyak info yang kita nak belajar mula-mula ni, tapi tak apa. Kita akan lihat contoh dan kita akan buat. Okey, kita pergi kepada part yang seterusnya adalah dua part yang terakhir, iaitu decision dan juga conclusion. Right? Decision ini kita akan sebut satu benda je. Iaitu sama ada kita nak sebut reject H0 ataupun fail to reject H0. Sebenarnya kalau kamu perhatikan betul-betul, reject H0 ni adalah kita tolak H0 lah. Yang B ni kamu perasan tak? Sebenarnya kita nak sebut accept H0. Betul kan? Tapi dalam hipotesis kita tak sebut accept H0. Kita katakan in the other way round punya ayat, kita sebut fail to reject H0. Sebenarnya kita nak sebut terima. Tapi kita kena ubah ayat tu. Kita katakan fail to reject H0. Ingat ya, decision hanya akan melibatkan H0 sahaja. Kita nak terima ataupun kita nak tolak. Ya, kalau kita terima, kita katakan fail to reject H0. Kalau kita tolak, kita sebut reject H0. Boleh?
Okey, itu adalah decision. Conclusion, dia mesti relate dengan claim kita tu. Ingat tak tadi? Claim tu, saya ada sebut tadi, claim tu boleh berada dekat H0 dan dia juga boleh berada dekat H1 bergantung kepada soalan. Setuju? So, jadi dalam conclusion, kita akan terus trigger claim yang dinyatakan dalam soalan. Sama ada kita terima claim tersebut ataupun kita tak terima claim tersebut. Boleh? So, jadi saya ada sebut kat sini, sama ada claim tersebut kita reject ataupun kita accept. Dia bergantung kepada hasil kita nantilah. Sebab, so jadi ini adalah conclusion. Agak sedikit berbeza dengan decision. Decision, seorang semula based on H0, conclusion based on the claim. Nampak Okey. So, dekat bawah sini adalah beberapa ayat yang standard yang kita gunakan. Kalau claim itu kita terima, kita accept claim tu, kita boleh katakan contoh macam ni lah. There is enough evidence to support the claim that bla 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 dan seterusnya. Ataupun kalau kamu boleh juga tulis macam ni. The information given has enough evidence to support the claim that tengok statement lah. So, macam tu. So, ini adalah ayat yang biasa ataupun kamu ada ayat sendiri yang setara dengan ini, should be okay. Macam ni juga sama, kalau kita reject the claim, kita boleh kata as simple as there is not enough evidence. Macam tu. Ataupun kamu nak tambah sikit, the information given does not have enough evidence to support the claim that itulah. Ini adalah ayat standard yang kita gunakan sepanjang topik ini. Boleh Okey, now dekat sini seterusnya ini adalah saya repeat benda yang sama lah how to determine H0 dan juga H1. Kalau H0 itu dia ada tandaan equal kat sini kan. Kalau dia tak ada tandaan equal, maka dia adalah H1. Okey? So, yang ni saya rasa kamu faham kot. Perhatikan juga H0 atau H1 boleh disetkan sebagai claim. So, claim tu dia bergantung kepada soalan. Dan nanti kita tengoklah beberapa contoh dan kamu akan faham lah kat situ. So, yang ini sama lah Ini saya tak perlu ulas banyak sebab ini adalah yang kita dah bincang tadi tu. Now, we go to our first example here. Dekat sini. Okay. Dalam soalan ini, kamu lihat, dia kata apa? The average. Ini mean Mu lah mu not dia. The average age of the first year student is 20 years old. Nampak tak? Ini statement dia tau. Statement dia merupakan claim. Ini merupakan claim dia. Dia kata purata umur bagi pelajar tahun 1 adalah 20 tahun. Itu statement dia. Ini adalah claim dia. Jadi, kita pun buatlah mu sama dengan 20. Okey? Ini mula-mula tau. Tapi, kamu kena declare. Ini H apa ni? H0 ke ataupun H1? Jadi, kamu lihat, oleh sebab dia ada tandaan equal, maka automatically dia adalah H0. Clear? So, kalau H0 dah tahu, H1 kita dah boleh buat. Maka mu dia tak sama dengan 20. Settle. Nampak tak? So, sekarang kamu clear tak macam mana kita nak letak yang ini? Dan claim ni berada dekat sini Claim ni berada dekat H0. Okay, now ada maklumat tambahan dekat sini. Dah halang kita belajar kan? So, jadi kamu nampak tak ada tandaan ini pada H1? Sebab kamu kena ingat, apabila kita dah establish kita punya H0 dan H1, of course kita akan pilih formula kan. Lepas tu kita akan guna formula tu untuk dapat Z-score. Lepas tu kita akan pergi pula kepada rejection region, di mana pada rejection region tu kita kena tahu dia tu tail ke ataupun one tail. Jadi ingat semula tadi saya sebut, kalau nak tahu pasal tail ini, kena pergi kena rujuk kepada H1.
Jadi H1 kita menyatakan ada tandaan ini. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kalau ada tandaan ini, maka automatically dia adalah two tail. Okey, two tail tu apa? Nanti kita bincang. Tapi kalau secara umum dia two tail ni, kalau kita buat graf normal macam ni, two tail ini dia akan merujuk kepada dia ada dua bahagian. Satu belah sini, satu belah sini. Dia ada belah kiri dan juga belah kanan. So jadi yang saya lorekkan ini, yang ini, lorek ini dan ini yang kita namakan rejection region. Okey? Ini yang kita namakan rejection region. Maknanya kalau kita ada, kan tadi kita ada formula. Ingat tak? Formula 1, 2, 3 tadi tu kan? Z-score tu. Kalau Z-score tu berada dekat luar di sini, maka maksud dia berada dekat luar rejection region. Kalau berada dekat luar, maksudnya H0 kita terima. Ataupun kita sebut H0 fail to rejected. Ya, fail to reject the H0, aka terima lah. Tetapi kalau kita punya Z-score itu berada di dalam sini, berada di dalam rejection region, tak kisahlah belah kanan ke belah kiri ke, asalkan dia berada di dalam rejection region, kita katakan we reject H0. Clear? Ini secara umum lah ya, sebab kita akan sentuh pasal ini kejap lagi. Boleh? So yang penting sekarang ni, setiap contoh yang ada awal-awal ini, kita kena boleh establish yang ini dulu. Clear? Okey. Contoh nombor 2, kalau kamu lihat, ada saya colourkan bulat-bulat dengan colour biru tu kan. So the average monthly income for graduate young managers is more than, nampak tak? More than. So more than 2,800. Boleh? So, jadi cara dia adalah kita akan buat mu more than 2,800 macam ni kan. So, jadi now bila kita dah ada statement ini adalah claim ya. Claim soalan tersebut. Ini yang ni penting. Lepas tu, kamu akan declarekan dia H0 ke ataupun H1. Clear? So, ini oleh sebab dia tidak ada tandaan equal, maka confirm dia adalah H1. Boleh? So, H0 automatically kita dah tahu dah. Dia akan jadi 2,800. Kamu nampak tak? Boleh? Ataupun kalau kamu nak kata dia adalah ini pun boleh juga. Ini either one. Tak ada masalah. Okey ya? So, jadi inilah dia. Ini cara kita nak declarekan, nak establish kita punya hypothesis. And apabila kita menentukan tail, seperti biasa, kita akan merujuk kepada H1. Betul? Kepada H1. Oleh sebab H1 ini ada tandaan greater than, maka confirm dia adalah one tail. Dan oleh sebab dia adalah greater than, maka dia adalah right tail. Okey, dia kalau less than, contohlah ya, kalau mu ni adalah 2800. Ini H1 ya, dia kena H1 ya. Kalau dia less than, maka dia adalah left tail. Macam tu. Boleh? Okey, itu adalah contoh nombor 2. Now contoh nombor 3, dia akan follow the similar fashion macam mana kita nak buat H0 dan H1. Kamu tengok kat sini, dia kata bla 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 bla, at least RM75. Contohnya macam tu kan. At least RM75, sekurang-kurangnya. So, jadi tandaan inequalities pun kena hati-hati. Jangan buat at least tu kamu buat macam ni. Kalau ini, dia bukan at least. Sebab kalau at least RM75, maksud dia RM75 tu termasuk. Sebab tu kena buat equal kat situ. Ya? At least tu dalam BM apa? Sekurang-kurangnya RM75. So, kalau kita katakan sekurang-kurangnya RM75, RM75 tu termasuk. Nampak Okey. So, jadi ini cara dia. So, since dia ada tandaan equal, maka automatically dia adalah
H0. Ini adalah claim dia. So, H0 dah dapat, maka H1 adalah sebaliknya lah. So macam tu. Jadi, ini one tail One tail sebab apa one tail? Sebab, of course, kita akan rujuk kepada H1. Dan H1 ini, dia kata apa? Ada tandaan yang ini. Maka dia adalah one tail. Dan eventually, dia adalah one tail left tail. Left tail. Okey, macam tu. Baik, ini nombor 4 pula. Sama juga. Kamu kena berhati-hati dengan beberapa istilah. At most, what does it mean by at most? Dia punya tandaan inequalities dia, ketaksamaan dia adalah yang ini Hati-hati at most. So, ini tandaan dia adalah macam ni. So, jadi dari sini kamu dah nampak kan macam mana kita nak bina kita punya hipotesis. So, dekat mana claim tu berada? Dan kamu akan dapati statement ini belum tentu lagi kita akan parking dekat H0. Dia kadang-kadang boleh berada dekat H1 juga. Boleh Okey, tadi kita dah bincang mengenai rejection region kan? Yang inilah. Yang ni kan? Yang tadi saya buat lakaran macam ni kan? Ini macam ni. Ini adalah two tail. Kalau one tail, dia akan jadi sama ada dia right hand side ataupun dia ada left hand side. So, it depends pada kita punya hypothesis lah. Tengok tanda ni macam mana. So, jadi ini yang akan dibincangkan pada page seterusnya, iaitu yang ini, the rejection region ataupun kita sebut the critical value. Mana-mana satu lah. Tapi istilah ni dua-dua tu benda yang sama. Jadi, so sekarang ni saya buat statement kat sini. Sebenarnya apabila kita menyatakan kita bertembung dengan rejection region, sebenarnya kamu lihat sini kamu nampak tak ini yang belah sini dia hanya ada Z alpha saja. Nampak tak? Z alpha. Satu lagi ni adalah Z alpha per 2. Kan? Z tu adalah normal Yang T tu adalah T. Z tu adalah taburan normal. T itu adalah taburan T. T distribution ataupun normal distribution. Jadi, kalau kamu nampak Z alpha yang ini sebenarnya merujuk kepada one tail. Okey? Sama dia adalah left ataupun right. Clear? Kalau dia ada Z alpha per 2, ini adalah two tail. Boleh? So macam tu lah. Boleh So ingat yang ini. So jadi saya katakan kat sini dia melibatkan Z alpha dan juga Z alpha per 2. So kamu tahu dah Z alpha tu is one tail, Z alpha per 2 tu is two tail. Ataupun dia melibatkan T distribution, sama ada dia T alpha ataupun T alpha per 2. So ada notation kat sini V tu V tu adalah degree of freedom So V tu adalah N tolak 1. So nanti kita tengok contoh So jadi dekat bawah ni apa ni? So yang ini adalah kita refresh balik, ingat semula kat sini, ini benda yang saya sebut tadi tu kan. So jadi apabila kita nak sebut pasal tail ataupun one tail ataupun two tail, definitely dia akan merujuk kepada H1 kita. Ingat yang ini jangan pergi lihat H0. Untuk tail sentiasa lihat pada H1. Clear? So jadi ini adalah info. Kalau dia ada tandaan ini saya ulang balik ni. Dia adalah two tail. Sebaliknya kalau ada tandaan ini, dia adalah one tail. Boleh Dan ini adalah nilai-nilai Z yang kerap kita nak gunakan kejap lagi. Yang ini so kamu boleh ingat yang ni ada 7 semuanya yang telah pun saya kumpulkan. Kamu boleh plug in saja kalau jumpa nilai-nilai tersebut. Terus masukkan nilai-nilai yang saya tulis ini. Dan kebiasaannya nilai alfa itu akan diberi dalam soalan. Boleh? Okey. Now kita pergi kepada yang dia punya diagram untuk rejection region tu ataupun the critical value tu. So ini adalah paparan
untuk two tail dan juga one tail. Okey, kita tengok two tail dulu. Seperti yang saya sebut sebelum ini, two tail ini apabila H1 ni kita nampak tandaan ini. Clear? H1 dia not equal to bla bla bla, some numbers lah, macam tu. Bila two tail, ini adalah diagram dia. Dia ada belah kanan, ada sebelah kiri. Boleh? Ini two tail lah. Tetapi kalau one tail adalah sebaliknya. Dia ada left, dia ada right. Tandaan left, ini dia. Tandaan right, ini dia. Kamu tengok tandaan pada ketaksamaan tu. Boleh? So, lakaran dia adalah yang ini untuk left, ini untuk right. Ini basic. Boleh nah? So, settle two tail dan juga one tail. Now, kita nak tengok pula ini apa ni? Terms yang biasa kita gunakan. Ini kita dah belajar sebelum ni kan? Sigma Ini adalah sigma. Sigma ini kalau ini sigma adalah population standard deviation dan kalau sigma squared ini adalah variant. Ya, variant for population. Dia kalau variant for sample dia jadi S2 kan. Ini kalau dia standard deviation untuk sampel, dia jadi S saja. Ingat ya? Ini semua notation yang kita gunakan. Baik, inilah formula yang kita nak guna untuk kira kita punya Z-score. Okey? Z-score. So, ingat tak tadi kita ada contohlah. Yang ni kan? So, kita dah ada rejection region. Contohlah dekat sini lah katakan. Di mana ini katakan rejection region yang sebelah kanan. Z alpha. Ingat ya? Kalau dia one tail, dia Z alpha ya. Kalau dia two tail, dia ada Z alpha per 2. Contohnya macam ni lah ya. So, jadi kita ni sebenarnya dengan menggunakan formula, kita nak cari Z score. Lepas tu, nilai Z score ni kita nak lihat dia berada dekat mana? Dekat sini ke? Ataupun dekat luar sini. So, jadi macam saya sebut tadi, kalau dia berada di dalam kawasan lorik tu, maknanya H0 kita reject. Sebab dia berada dalam rejection region. Kan? Kalau Z-score tu berada dalam lorikan, maka reject H0. Tapi kalau Z-score tu berada di luar rejection region, maka kita katakan H0 tu kita katakan terima lah. Tapi tak boleh sebut accept H0. Kita katakan fail to reject H0. Nampak Okey, itu adalah formula. So, jadi formula ni ada 3. Basically ada 3 lah. Tapi 1 dengan 2 tu more or less is the same. Ya. So, jadi ini dengan ni. Sebab dia kedua-dua tu adalah dia bergantung pada info. Cuma kedua-dua tu dia adalah normal distribution. Cuma yang nombor 3 ni adalah T distribution. Kita sebut T-test lah. Yang ini T-score, T-test. So, jadi adalah beberapa syarat dia yang kamu kena patuhi. Cuma, syarat-syarat ini kamu kena tengok dulu yang ini. Yang mula-mula ni. Ini dan juga ini. Ya, jangan tengok dia punya N tu. Sebab, kalau kamu tengok N, contoh kalau kamu terus tengok N, kalau tiba-tiba N tu katakanlah nilai sampel tu katakan 10. N tu 10. Kalau N 10, kamu tengok, dia boleh kat sini, dia boleh yang ini. Nampak tak? Dah kita tak tahu yang mana satu nak pilih. Betul tak? So, maknanya kita kena berhati-hati. Kena tengok dulu maklumat yang asal. Iaitu dia punya sigma tu. Contoh, kalau yang mula-mula ini, untuk Z-score ni kan, dia kata, sigma dia atau variant lah, sigma dia known. Known tu maksud dia diberi dalam soalan. Okey? Iaitu dia punya standard deviation untuk population. Dia sebut. So, jadi kalau kita tahu dia beri, tak kisahlah N tu lebih 30 ke, kurang 30 ke, kita akan menggunakan Z. Boleh? So, jadi macam tu. Letakkan ini sebagai pertimbangan kita. Tapi walau macam mana pun, kedua-dua ni info yang penting lah untuk kita buat judgement
yang mana satu formula yang kita nak gunakan. Nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Boleh So, ini 3 formula kamu boleh lihat. Cuma yang ini ada beberapa terms yang saya tulis juga kat sini lah supaya kamu tak lupa So, X bar tu, yang ni, X bar ni adalah sample mean dan mu naught ni adalah population mean. Boleh So, jadi benda-benda macam tu lah. Okay, now kita pergi kepada prosedur. Ini prosedur ni kita akan uji semula apabila kita jawab soalan pada contoh kat bawah. So, seperti biasa, kita akan tentukan claim. Lepas tu kita akan establish kita punya hypothesis. Okay. So, daripada situ kita akan choose the formula. Ini formula dia, iaitu what we call the statistic test. Dia Z-score ke ataupun T-score. Z-test ke ataupun T-test. Pilih formula yang betul. Lepas dah kira Z-score tu, maka kita akan check dia punya rejection region. And of course, bila kita dapat Z-test tu, kita akan compare each other. Macam ni kan? Kita akan check statistic test tu, Z-score tu berada di dalam rejection region ke ataupun dekat luar. Macam tu. Bila kita dah pastikan benda tu, baru kita make decision. Ingat, bila kita make decision, hanya melibatkan H0 sahaja. Kita reject H0 atau fail to reject H0. Clear? Lepas ini reject H0 ataupun fail to reject H0. 2 statement tu aja, either one. Jadi, lepas tu bila dah last kali, kita akan buat conclusion, kesimpulan. Kesimpulan tu is based on the claim. So, claim tu, saya ulang semula, claim tu boleh berada pada H0, boleh berada pada H1. So, kita akan accept the claim or reject the claim. So, macam tu. Boleh nah? So, ini adalah beberapa ayat. Kalau accept the claim, there is enough evidence. Kalau kita rejected the claim, not enough evidence. So, itu ayat standard lah Okay, settle penerangan mengenai itu. Now, kita tengok kepada beberapa contoh. Ini adalah contoh yang pertama. So, apabila kamu membaca ataupun kita diberi soalan yang macam ni, kena berhati-hati tentang maklumat yang ada. Ya, sebab nombor akan banyak dekat situ. So, jadi dalam contoh ini, saya dah bulat-bulatkan, saya dah declarekan satu persatu apa yang dimaksudkan dengan setiap nombor itu. Kamu boleh lihat Yang pertama sekali kita nampak, contohnya 1600 hours. Apa benda ni sebenarnya? So, kamu baca betul-betul, ini adalah average. Average ni apa? Average ni adalah mean. So, jadi sebenarnya 1500 ni merujuk kepada mu naught. The population mean. So, kena buat betul-betul. Nanti kita tak tahu sebenarnya 1500 ni kamu silap parking, kamu cakap dia adalah sample mean. Habis. Dia dah salah kat situ. Saya takut kamu terbalik antara ini dengan ini. Okay? So, kena hati-hati kat situ. Lepas tu kita ada nilai 100. 100 ni apa sebenarnya? Ini adalah sampel. Ini adalah sampel. Itu N lah. N. Lepas tu kita ada 1580. Ini apa sebenarnya ni? Ini adalah mean. Ini adalah mean. Tapi mean untuk apa? Population ke sampel? Of course untuk sampel. Here we go. Kamu baca betul-betul setiap ayat demi ayat tu. So, jadi mean ada 2 kan? Satu mean untuk sampel, satu lagi mean untuk population. So, jadi dalam untuk 1580 ini, dia confirm dia adalah sample mean. Alright? Tandaan dia adalah X bar tu. Boleh? So, kamu ingat semula Kalau saya patah balik, rumus tu, kamu tengok rumus ini ada macam-macam nilai kat situ. Kamu nampak? Nampak Ada ini, ada sigma. So, jadi kena declare betul-betul dalam soalan yang mana satu merujuk kepada sample mean, yang mana satu merujuk kepada population mean.
Lepas tu tengok juga sigma tu sebenarnya dia merujuk kepada standard deviation untuk apa? Population ke ataupun sampel? Clear? Okey. So, jadi dekat sini ini saya terangkan kepada kamu yang ni. Dan last kali adalah 100 tu. 100 tu adalah apa? Itu adalah standard deviation untuk apa ni? Sebab dia ada dua. Standard deviation untuk population ke ataupun untuk sampel. Kalau kamu baca ayat ni, dia adalah untuk sampel. Nampak? So, sebab itu kamu nampak dia adalah S. Clear? Boleh kan? So, jadi kena declare betul-betul supaya kita faham dan kita menggunakan rumus yang betul. Dan even kita masuk rumus yang betul, kita masukkan nilai pada rumus tu pun betul juga. Boleh So, itu adalah ini. Jadi, kalau kamu lihat dekat sini, kan kita ada 3 rumus tadi kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan? So, maknanya dekat sini, rumus yang terlibat adalah sebenarnya formula nombor 2. Sebab apa? Formula nombor 2 tu, dia menyatakan, sekejap ini, sebenarnya kita nak cakap ini sebab ini dia, ini. Dia punya ini is unknown. Maksud dia punya standard deviation untuk population tidak diberi. Dia tak beri pun STD untuk population. Yang diberi adalah S, betul tak? S tu apa? S tu adalah standard deviation untuk sampel. Nampak? So, jadi rumus tu adalah definitely nombor 2. Bukanlah nombor 1. Walaupun lebih kurang sama kan? So, jadi itu cara kita baca dan juga pilih rumus tu. Sebab itulah dekat bawah ini kamu nampak solution ini. Ini dia. Ini saya dah kumpulkan maklumat This part saya dah assemble semua maklumat. Okey? Ini dia. Dan formula nombor 2 kita gunakan. Clear? So, kamu tahu kan kat sini sigma ni iaitu STD is unknown. Unknown tu maksud dia tak diberi. Yang diberi adalah S. S tu diberi. S tu apa? S tu adalah STD bagi sampel. So, saya rasa kamu kena buat sedikit catatan ya. Sigma tu apa? S tu apa? Sebab kita akan bertemu dengan benda ni banyak kali nanti. Chapter 5, chapter 6 dan sebagainya kan. Takut kamu terkeliru. Sigma tu apa sebenarnya? S tu apa sebenarnya? Variant, sigma squared tu apa? S squared tu apa? Ataupun mu naught tu apa? X bar tu apa? Semua istilah-istilah tersebut, notation tersebut kamu kena alert. Okay, now kita dah tahu formula yang nak digunakan. Cantik. Ini dah okay. Now kita nak bangunkan kita punya hipotesis. Ini adalah hipotesis dia sebenarnya. Ya, datang dari mana? Kamu tengok ayat tu betul-betul. Saya dah buat yang ini. This part. Okey. Dia kata is 1600. Maksud dia adalah sama dengan 1000. Dia ada ini bermaksud dia adalah ini adalah mu dia adalah sama dengan 1600. Nampak kan? Dia jadi macam ni. So, sekarang ni bila ada tanda sama dengan, maka kita tahu dia adalah H0. Nampak tak? Macam mana kita declarekan H0 ke ataupun H1. And of course, this part adalah kita punya claim lah. Claim tu datang daripada soalan. Soalan yang cakap macam tu. So, jadi once kita dah tahu H0 tu apa, maka H1 tu senang je lah. H1 tu kalau ini sama, ini tak sama. Settle. Boleh? Sebab itulah kita dapat this part. This is very important. Okay? Nampak So, sekarang ni So, sekarang ni kita untuk tentukan dia one tail ataupun two tail, of course kita tengok kepada H1. Oleh sebab H1 ini ada tandaan not equal to, maka definitely dia adalah two tail.
Dan seperti mana yang saya sebut tadi, kalau dia two tail, dia melibatkan alpha per 2. Boleh? So, ini berguna apabila kita nak kira rejection region. Boleh? So, alpha tu apa? Alpha tu, tengok soalan. Ini dia dah sebut kat sini kan? Alpha tu kan? So, maknanya alpha ni adalah 0.05. Kalau alpha per 2 sama dengan 0.05 bahagi 2 lah. Maknanya kita akan dapat dia 0.025. Boleh? Okey, settle yang itu ya. So, jadi, okey, kalau Z 0.025, apa jawapan dia? Jawapan dia yang saya tunjuk jadual dekat atas. Contohnya yang ini. Yang ni sekejap. Ni dia. Nampak tak kat sini? 0.025 berada dekat sini kan? Maka kalau Z 0.025, terus kamu ambil nilai dia 1.96. Nampak tak? Boleh? Okey, itu cara dia. So, back to the question. So, jadi kita dah tahu dah kita dah tahu dah formula dia, kita dah tahu kita punya hipotesis, kita dah tahu tail kita one tail ataupun two tail. Now, next adalah kita nak kira yang ini. Nak kira lah dia punya formula tu, Z-score tu. Z-score tu berapa sebenarnya? So, bila kamu buat kat sini, Z-score tu kita dapat negatif 2. Ya, ini adalah formula Formula tadi tu, formula nombor 2 tu lah. Nombor 2 tu. So, bila kamu kira, kamu dapat negatif 2. Okey, simpan dulu. Simpan ini. Now, we go back to rejection region. Yang ini. And automatically, kita dapat yang ini. Okey. Oleh sebab dia two tail. Ingat tak? Kalau two tail tu macam mana? Dia ada kiri, ada kanan kan? Sebab itulah kita ada plus minus. Nampak tak ada plus minus dekat 1.96 tu? Yang ini. Kan? Sebab dia kiri kanan lah tu. Jadi, ingat, ini kita simpan. Kita nak tengok nanti, negatif 2 tu, duduknya kat mana? Dia berada dalam rejection region ke tidak? Itu je soalan dia. Jadi, kalau kita buat graph sketching, ini graph sketching. Ya? Ini graph sketching dia. So, jadi, 1.96 berada pada dua tempat kan? Saya besarkan sikit Ini 1.96 ni, satu positif dekat sini, satu negatif kat sini. So, dia punya rejection region, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Now, kita tengok Z-score dia, yang formula tu. Formula tu tadi, kita dapat dia sebagai negatif 2, betul tak? Yang ini kan? Cuba tengok negatif 2 tu berada dekat mana pada graf tu. Jadi, kamu perasan, negatif 2 tu sebenarnya berada pada sini. Somewhere dekat sini. Clear? So, jadi, apabila kita dah pastikan negatif 2 tu berada dekat rejection region, maka kita katakan H0 rejected lah. Okay? So, kalau H0 rejected, kan? Kalau H0 rejected, yang penting ini. Yang penting adalah yang ni. Ini memang kena sebut. Yang tambahan kat ini, statement kedua ini, yang ini saya tambah sendiri. Sebab, bila H0 reject, cuba kamu tengok hipotesis kamu. Ini kan, ini adalah hipotesis kita kan. So now, if we reject, kalau kita reject H0, maksud dia, claim pun automatic kita reject, betul tak? Kan? Apa yang kita reject? Yang statement atas tu, yang ini. Statement tu dia kata bla 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 is 1600 hours. So maknanya claim ni kita tak boleh terima. So maksudnya kita boleh katakan there is not enough evidence to saying that bla 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 is equal to 1600. Nampak tak? So macam tu lah. Boleh tak? So jadi in short kita katakan kita reject H0, dalam masa yang sama kita terpaksa reject the claim. That is our decision.
the decision is only over here. Ini saya tambah sendiri. Tapi kalau kamu nak tulis, tak ada masalah. Alright? So, jadi conclusion adalah based on the decision, kita katakan the given information or any style lah yang kamu, penulisan kamu. Yeah? So, the given information do not have enough evidence to support the claim that the average lifespan is 1,600. Nampak tak? Ya, so macam tu lah. So kita reject, maknanya kita do not have enough evidence. So macam tu je. Boleh? Okey. So jadi ada beberapa contoh dekat bawah ini, dia akan follow cara yang sama. So saya tak perlu terangkan detail So kamu boleh lihat video ini, grab some valuable information dekat sini, dan kita akan terus kepada how we make the conclusion and the decision and conclusion. Okey. Kalau tengok kepada contoh 6, ini yang pertama sekali saya akan dapatkan semua maklumat tersebut. All the numbers need to be verified dia apa sebenarnya. And mu naught, dia ada S ke, dia ada sigma ke, dia ada apa ke, sampel min mana satu. Jadi kamu tengok ke sini ada yang ini, ada kat sini, ada yang ini. Nampak tak? Dekat sini dia ada sampel standard deviation tau. Lepas tu dia balik kat sini pula. Lepas tu dia punya sampel dia kecil tau. Sampel dia 10 je ni. So kalau sampel 10 sama ada formula nombor 1 ataupun formula nombor 2. Nampak tak? Tetapi oleh sebab dia punya info ni, dia bagi sampel STD, sampel standard deviation. Oleh sebab itu terpaksa tolak formula 1. Kita kena ambil formula 3, the t-test. Okey, kamu tengok balik kamu tengok balik tu. So jadi dekat sini kita dah baca, and one of the most important part adalah bila kita nak establish hypothesis. Tengok ni, kalau kamu baca betul-betul ke sini, baca ni dan baca ni, dia kata is 2,400. 24,000 per year. Is, ada perkataan is kat situ. Bila is, kamu dah tahu dah boleh agak dah kan? Dah boleh agak dah. Dia punya hipotesis tu akan jadi apa? Dia akan jadi mu sama dengan macam ni, 24,000. Ini of course kita punya claim. Nampak tak? Tapi kita nak letak dia apa? H0 ke ataupun H1? Oleh sebab dia ada tandaan equal, maka ini adalah H0. Kamu nampak tak macam ni kita buat? Ya, saya repeat benda yang sama berkali-kali menunjukkan dia sangat penting. Kita unable to establish the correct hypothesis, kita akan habis kat bawah. Ya, kita punya conclusion, kita punya decision might salah, kita punya conclusion pun akan salah. Kalau kita punya decision salah, conclusion pun salah lah. Okay? So silap-silap kita punya two tail pun salah. One tail ke two tail pun akan habis juga. So kena hati-hati dekat situ. Boleh? Okay. So jadi dia punya alpha berapa? Dia punya okay, 5% 5%. So jadi ini pun kena tengok juga. So jadi first thing adalah kita assemble semua information. Lepas tu choose the correct formula. For this one, kita akan gunakan t-test. So, saya tak nak ulas kat sini. Yeah. So, jadi, this is our hypothesis. Seperti yang saya sebut tadi. Nampak? Claim tu berada pada H0 again. Similar to question yang sebelum ini. Nampak? So, jadi, dalam hal ini, kita akan tengok H1 pula. H1 kita oleh sebab dia ada tandaan tak sama dengan, maka definitely dia adalah two tail. Boleh nah? Two tail. Okay, dah settle itu. Now we back to the formula. Kita nak dapatkan t-score dia. Kamu pun isi nilai kat sini, mersumbat dalam kat sini. Kira-kira dia, akhirnya kita dapat nilai itu adalah negatif 4.35. Boleh? Itu adalah t-score dia. So, now the question is, daripada sini, kita nak check dalam two tail tu. Dia berada dalam rejection region ke ataupun luar daripada rejection region. That is the point. Boleh?
So now kita look at the rejection region. Kita diberi apa ni? 5% kan? 5%. So ini dia. Okay, ini adalah rejection region macam mana kita nak kira. 5% kan faham kan? Alpha tu 5% So jadi kalau alpha per 2 dia akan jadi 0.02. Just exactly macam tadi lah. Macam tu. So jadi dekat sini apabila kamu kira kita ada T 0.0259. Tahu tak kenapa 9? 9 tu sebab kamu tengok sampel dia berapa. Sampel dia N dia 10. N dia 10. Tapi kamu jangan lupa apabila kita nak check table dia T tu, yang ini kan kita ada T alpha per 2 kan. Lepas tu V, betul tak? V tu apa? Ini T alpha per 2. V tu adalah N tolak 1. Nampak? So N tu adalah 10. Jadi N tolak 1 dapat 9 lah. 10 tolak 1. So jadi macam mana kita nak menentukan nilai ini pada table T? Okey, saya tunjukkan table T Macam mana kita dapat 2.262 ni. So ingat dia 0.025 lepas tu 9. Dia punya degree of freedom. Now, kalau if you look at the table, ini adalah table T distribution ni. So kamu tengok row kat sini. Kamu tengok saya besarkan sikit ni Ini adalah 0.025, nampak? Yang ini. Okey, saya macam inilah Ini, nampak? Lepas tu degree of freedom dia adalah 9, nampak? Yang ini. Clear? Maka hasil yang kita nak terima, yang kita nak pilih, nilai yang sepatutnya adalah inilah. Boleh? 2.262 tapi plus minus lah. So macam tu. Nampak So kenapa kita dapat 2.262 tu? So datang daripada table T. T distribution. Okay, now. Ini agree So dari sini cuba kita lakar-lakar kejap. Tak lakar pun tak apa. Tapi saya tunjukkan. Untuk penerangan, saya kena terangkan dekat mana sebenarnya. Ini dia. Kalau kamu tengok lakaran dia, dia ada left and right. Ini satu, ini yang kedua. Nampak? Sebab dia two tail. Boleh? So, now, kita nak tengok T-score dia. T-score tu bermaksud yang formula lah. Formula tu dekat mana sebenarnya? Tapi formula kita dapat negatif 4.35. 4.35 based on the graph yang kamu buat dah sah dia berada dekat sini di dalam rejection region. Jadi kalau dia berada di dalam rejection region, tolak H0. We are going to reject H0. Boleh tak? So sebab itulah kamu nampak statement itu jadi macam ni. We are going to reject H0, tapi based on the hypothesis yang tadi tu, kita kena reject the claim juga. Ini tak semestinya dia tak semestinya kalau reject H0 kena reject the claim. No. Kamu kena tengok claim tu dekat mana dulu. Ini kebetulan claim tu pada H0 itu sendiri. So kalau kita reject H0, kita reject claim lah. So macam tu. Boleh? So jadi dekat sini kita punya conclusion dah jatuh senang. Senang aja sebab kita reject sebab kita reject claim, maksudnya kita katakan ini kita reject, kita katakan do not have enough evidence. Dah settle. Pasal kita reject claim kan. So we can say that the given information do not have enough evidence to support the claim that bla 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 sampai habis. Boleh? So macam itulah. Nampak dia punya momentum macam mana kita nak buat hipotesis ini. Okey, pergi kepada contoh seterusnya, sama juga. So saya tunjukkan macam mana nak buat. First thing, kamu tengok some of the important value kat sini. What does it mean? Ini semua yang saya bulat-bulatkan tu, semuanya adalah info yang penting. Kamu kena pastikan yang mana satu. Nampak tak sekarang ni diberi apa sekarang ni? Sigma kan, iaitu population standard deviation. Pasal dia sebut. Macam tadi tu dia tak sebut. Ini dia jelas menerangkan population standard deviation 8.9. So macam tu. Lepas tu ada juga, kamu nampak yang garis color biru ni, yang ni greater than
greater than 70. Jadi dekat situ dia akan beri impact kepada penentuan kita punya hipotesis. Okey? Boleh tak? So jadi in short, kalau kamu tengok, kalau ini, kalau kata greater than 70, kamu dah boleh agak kan? Mu dia is greater than 70. This is our claim. Claim dia. Tapi sekarang nak pakai apa ni? H0 ke H1? Jelas bahawa oleh sebab dia tidak ada tandaan equal, maka dia adalah H1. Kamu nampak tak sekarang ni? Maka H0 dia adalah mu. Kita boleh katakan ini boleh pelbagai lah. Boleh less than 70 pun boleh juga. Ataupun mu equal to 70 pun boleh juga. Dia yang penting tu H1. Ya? Yeah? So jadi kita buat macam tu. Nampak tak? So jadi dekat situlah nanti kamu nampak yang ini. Ini yang saya sebutkan tadi. Clear? Yang ini kena betul dulu. Sebab yang atas ni senang aja. Apabila kita dah grab all the information, dah extract cantik, maka kamu dah boleh pilih formula mana. So ini adalah formula nombor 1 lah. And of course formula ini kamu akan isi semua nilai. Isi ini, isi ini, isi ini, isi ini dan dapatkan di mana nilai Z-score dia. Betul? Okay, boleh nak? Okay, now daripada hipotesis, macam biasa, kita nak tahu dia punya tail dulu. Tail dia, ni tail dia, one tail ke two tail, kita tengok pada H1. Jangan tengok H0, tengok H1. Oleh sebab H1, dia ada tandaan ini, maka confirm dia adalah one tail. And eventually, dia adalah right tail. Sebab dia lebih besar kan? Dia adalah right tail. Dan kamu dah boleh agak dah graf dia macam mana. Dia mesti something yang macam ni. Macam ni. Kat sini lah lebih kurang. Sini kita punya Z alpha kita. Kan? So, kita pun yang kita nak test adalah daripada formula ni. Ini dia ke sini ke ataupun dekat sini. Itu akan menentukan sama ada kita nak reject H0 ataupun fail to reject H0. Nampak kan? Okay, now kita punya formula tadi tu, statistic test ataupun Z-score, Z-test, whatever value lah yang kamu boleh sebut. Ini memberikan nilai 2.22. Lepas tu rejection region. Ini tak perlu. Okay, cuba tengok soalan. Soalan ni bagi apa ni? Dia bagi 0.01 kan? So tak perlulah bagi 2. Kan? Jangan terbiasa dua soalan yang sebelum ni kamu kena bahagi 2, yang ini pun nak kena sentiasa bahagi 2. Tidak, tak perlu. Tengok kepada soalan. Soalan ini definitely one tail. One tail tak payah bahagi 2. Terus ambil aja. So sebab itulah kita ada Z 0.01. Kamu tengok table, bukan table, jadual saya tu. Yang kat atas tu kan. So dia memberikan nilai 2.33. So dekat sini kamu dah boleh agak dah. Kalau kamu buat sketching yang biasa, rough sketching pun dah boleh agak dah, nampak? Ini kan. Kat sini Z kita adalah 2.33. Nampak tak? So kita punya Z score ini nampaknya berada dekat luar ni. Bila dekat luar, maksud dia kita fail to reject H0. Maknanya H0 terimalah. Kan? Kita terima H0 tu. Jadi kalau kamu tengok hipotesis, kejap kalau H0 ini kita terima, maksud dia claim ni kita reject. Nampak? Clear? Betul? So, maksud dia H0 tu betul. Daripada pengiraan kita, rupanya H0 tu, kita katakan fail to reject, sama dengan H0 tu is accept lah. Accepted kan? H0 tu diterima. Kalau H0 diterima, maksud dia claim ni kita reject. So macam tu. Alright? So, H0 ni kita terima, kita sebut dalam decision. Tapi claim ni kita reject, ini kita sebut dalam conclusion. Clear? Okay. Jadi, ini adalah diagram dia. Jadi, kita katakan Z-score tu, dia does not fall in the rejection region. Oleh sebab itu kita katakan fail to reject H0, aka H0 ni sebenarnya nak sebut ini accepted, tapi kita tak boleh sebut accepted.
kita katakan fail to reject. In this case, we reject the claim. Kamu faham kan kenapa kita reject the claim tadi tu kan? Sebab kita terima H0 dan claim tu pula pada H1. So kalau H0 terima, maka H1 terreject. Dua contoh yang sebelum ini, claim tu dia parking dekat H0 tu sendiri. So kalau H0 tu kita terima ke, kita reject ke, claim tu follow. Tapi sekarang ni dah lain. Kan? So jadi inilah dia. Oleh sebab kita reject the claim, kita kan do not have enough evidence. Itulah. Nampak kan? So ini kamu tengok sendiri macam mana kita nak buat. Boleh nah? Good. Now kita pergi kepada contoh yang lain pula. Contoh 8 dekat sini. 8 So samalah. Ini pun sama. Ini contoh terakhir untuk sesi video ni. Ini macam biasa, all the numbers is very important. Ini mu naught. Ini adalah sigma. Ini adalah mean, sample mean. Kan? Ini adalah sample. Right? So jadi semua tu kena tahu. Dan ada satu perkataan kat sini, has decreased. Ini penting sebab perkataan-perkataan ini merupakan dia punya claim. So decrease bermaksud less than. Nampak kan? Less than. So jadi inilah dia yang kita kena hati-hati. So jadi ada sedikit pembetulan tak silap saya dah betulkan this part. Ini adalah 4.09. Handout asal tu saya letak nombor lain tu. Okay. So ini adalah 4.09. Please buat amend sikit kat situ. So jadi ini adalah pengumpulan maklumat. Yang ini. So jadi kamu lihat kat sini dan perhatikan nilai N ini 22 tau. Dia tak sampai 30. Maknanya nilai tu less than 30. Ingat tak formula tu, kalau dia less than 30, ada dua formula yang trigger, betul tak? Yang nombor 1 dan juga nombor 3. T-test dan dia Z-test dengan T-test yang kat bawah tu. Kan? Tapi finally kita pilih Z-test. Sebab apa? Sebab ini kita tahu. Sigma dia is given. Iaitu the standard deviation of population. Yang ini. Dia beritahu. Jadi kita pakai formula nombor 1. Okey. So jadi ini adalah hipotesis. Ini sangat penting. Nampak tak? Claim dia kat mana? Claim dia pada sini. Okey, ini adalah H1 bukan H0. Hati-hati. So jadi H0, kalau H1 kita tahu, H0 kita dah boleh tahulah. Kita letak dia macam tu. Lepas tu based on H1, kita lihat pemilihan kita adalah one tail. Clear? One tail sebab apa? Sebab based on H1 kita jumpa tandaan ini. Sebab tu dia one tail. Two tail tu kalau kita jumpa ni je. Kalau two tail kita jumpa macam ni, then two tail tu je. Selain tu semua one tail. Jadi info sini masuk sini. Dari sini kita kira kita dapat 30.823. Nampak? Itu adalah Z-score dia. Z-test lah. Jadi lepas tu dia punya rejection region. Dia one tail kan? One tail. Kamu tengok kat sini alpha dia berapa dia bagi alpha dia. Alpha dia 0.01. Adakah kita perlu bahagi 2? Tak perlu. Sebab kita one tail. Terus ambil sahaja dekat sini Z alpha. Dan ini nilai dia. Now kita akan bandingkan antara dua ni. Banding ni bermaksud kita nak tengok dia punya rejection region dia macam mana. So macam tu So jadi kalau kita sketching macam ni, kita dah sangat mudah kita dapat tahu dah. So jadi kita katakan the Z score tu berada dekat luar. Kan? Does not fall in the rejection region. Therefore, kita terima H0. Ayat mudah dia adalah H0 accepted. Tapi tak boleh tulis accepted. Tak boleh tulis perkataan ini. Kita katakan fail to reject H0. Maknanya kalau H0 accepted, claim tu berada dekat mana? Tengok Claim tu
Okay, H0 kita terima. Kalau terima H0, H1 kita reject. So, means that claim kita reject. Nampak tak? Saya macam tu. Boleh? So, jadi kita katakan in this case we reject the claim. Kalau reject kita katakan do not have enough evidence to support the claim that the mean family size has decreased since 2024. Okay guys, so saya harapkan faham betul-betul macam mana kita nak buat hipotesis dan macam mana kita nak buat pengiraan, nak assemble all the information, nak pilih formula yang betul. Lepas tu kita nak establish kita punya hypothesis and so on. Kita nak buat decision dan juga conclusion. Okay, so saya stop sampai sini dulu. Kita sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.